Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyin Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi, wa ila ashabihi, wa ila tabi'in, wa ila tabi'ut tabi'in, wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba, wa ila awliya'is salihin, wa ila abaina wa ummahatina, وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى شيخنا الإمام الشيخ الحديث شيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله تعالى بسير الفاتحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور أنوار سير أسرار ترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار، وآله الطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sahabul fadilah, para alim ulama, para asatizah dimuliakan di hadapan saya ni bonda saya. Semoga Allah beri afiah berpanjangan, insya-Allah tunaikan hajat. Seterusnya muslimin muslimat yang menonton di Facebook Live Madrasah Ar-Raudah. Ini awal sikit, semalam lewat. Semalam cuti. Ini dah hari Isnin kerja kan. Kita boleh mula awal sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, ila anqal. Semalam kita dah bahaskan berkenaan dengan gandaan mereka yang beramal di bulan Ramadan. Special, hanya bulan Ramadan sahaja diberikan ganjaran gandaan ini. Kita dah terangkan, terperinci semalam. Dan saya nak maklumkan di sini, tahun lepas kita dah syarahkan hampir keseluruhan daripada kitab ini, yakni Fadailun Ramadan, yang disyarahkan oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala. Maka pada tahun ini kita azam, kita mungkin tahun lepas kita bincangkan satu hari satu hadis, ataupun 2 hari satu hadis, macam itulah. Dan pada kali ini kita mengulangi hadis yang sama kerana untuk mengambil ihtisab. Kita dah terang semalam kan, ihtisab, yakni meyakini atas janji Allah, mengharapkan setiap ganjaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala dinamakan ihtisab. Supaya datang keyakinan terhadap janji Allah dan Rasul, maka perlu diulang lagi dan lagi. Itu adab membaca hadis baginda Nabi SAW. Maka pada tahun ini kita azam untuk kita syarahkan setiap hadis ini dengan sedaya upaya saya lah, dengan apa yang dianugerahkan ataupun diberikan oleh Allah secebis sahaja kefahaman kepada saya ini, maka kita kongsikan bersama, insya-Allah. Dan kita masuk syarahan seterusnya. Semalam kita dah cerita tentang gandaan mereka yang berpuasa, mereka yang melakukan amalan sunat di bulan Ramadan, maka diberikan 70 kali diberikan kepadanya pahala fardu. Mereka yang melakukan 2 rakaat sunat, contohnya semayang sunat 2 rakaat. Supaya contoh, semayang sunat subuh 2 rakaat kita lakukan pagi tadi ni tadi. Subuh tadi kita buat sunat fajar, maka digandakan seumpama solat fardu. Para ulama sebut, kita dah sebut, satu sunat nak dapat satu fardu perlu digandakan 70 kali ganda. Maka 70 kali ganda tadi digandakan dengan 2 rakaat, barulah dapat pahala satu fardu di bulan Ramadan. Maka mereka yang melakukan, tadi kita lakukan solat fardu subuh juga,
maka diberikan ganjaran pula. Itu dah terang semalam. Maka mereka yang melakukan amalan fardu digandakan 70 kali ganda pula. Tadi dah 70 kali ganda dapat satu fardu. Ni ganda lagi 70 kali ganda lagi. Allah, 70 kali 70. Dan mereka yang melakukan solat secara berjemaah, maka paling kurang gandaan lagi yang Allah Ta'ala berikan adalah 27 kali ganda. Maka jumlah sebenarnya amalan yang dilakukan kalau diteliti daripada sekecil-kecil ganjaran yang diberikan sehinggalah besar, maka digandakan sunat itu seumpama 70 kali 70 kali 27. Itu paling sikit tu Allah Ta'ala beri pada kita. Allah. Habis berkenaan perkara tadi. Dan kata syarah musannif yakni Syekh Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala. Kita tengok setiap daripada kita perlu merenung. Kata Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, dia mensyarahkan setiap daripada kita perlu merenungkan setakat mana kita dapat mengambil berat terhadap amalan fardu dan setakat mana terdapat peningkatan dalam amalan sunat pada bulan yang diberkati ini. Menjadi kebiasaan mereka yang berilmu, dan mereka yang berilmu ni maksud saya berilmu tadi adalah mereka yang beramal dengan ilmunya. Mereka yang beramal dengan ilmunya, kebiasaannya mereka akan ambil berat. Apabila mereka tahu tentang gandaan yang kita ceritakan sebelum ini, dalam hadis yang sama ini disyarahkan oleh Syekh Zakaria, maka orang yang beriman, bahkan bukan saja beriman, dia berilmu. Bahkan bukan saja dia berilmu, tapi dia mengamalkan ilmunya, maka dia mengambil berat terhadap perkara tadi. Maka dia melihat peningkatan amalan sunat dia. Adakah sama saja amalan sunat dia dengan semayang sunat di bulan yang lain? Kita dah syarahkan semalam. Bulan Ramadan ini, spesialnya dia siang hari kita difardukan berpuasa, dan pada malam hari kita disunatkan untuk mendirikan, yakni bertarawih. Maka mereka yang bertarawih pada bulan Ramadan, maka sebenarnya dia menghidupkan Ramadan. So, sebagian ulama tasawuf mengatakan apa? Seumpama tidak sempurna bagi mereka yang berpuasa Ramadan, akan tetapi tidak melakukan tarawih. Maka kita kena risau kalau tak buat ni. Tak kisahlah nak buat 8 ke 20 ke. Kalau kita nak syarahkan secara terperinci amalan yang dilakukan di zaman salafun salih, pernah diriwayatkan guru kepada Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, para ulama menyebut gurunya adalah Al-Imam Malik bin Anas, yakni pengasas pada mazhab Maliki. Pada zamannya Imam Malik ini dia duduk di Madinah Al-Munawwarah. Maka di dalam riwayat, di zaman itu amal Ahlul Madinah, amal mereka yang duduk di Madinah, mereka melakukan sembahyang tarawih sebanyak 36 rakaat. Ni diriwayatkan dalam beberapa kisah salafun salih. Imam Malik bin Anas, kenapa dia buat 36 rakaat Ustaz? Kenapa tak buat 20 rakaat macam kita kat Malaysia ni? Sebab pertama, alasan Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki, dia mengatakan apa? Sebab mereka ini cemburu dengan amalan Ahlul Makkah, yakni mereka yang duduk di Mekah. Sebab apa? Mereka yang berada di Mekah, setiap daripada 4 rakaat yang mereka lakukan dalam tarawih, 4 rakaat yang dilakukan dalam tarawih. Maksud dia apa? Macam kita kan tarawih, kalau kebiasaan sekarang tak adalah kebiasaannya, Salatul tarawih min qiyami syahri ramadana asabakumullah, bangun 2 rakaat kan. Kemudian selawat. Kemudian rakaat keempat, bangun rakaat keempat, 2 rakaat, habis 4 rakaat. Kemudian kita akan doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Betul sampai habis. Maka kebiasaan amalan Ahlul Mekah, mereka selepas 4 rakaat yang dilakukan, mereka akan tawaf sunat 7 kali tawaf. Tawaf ni untuk mengambil maklum, tawaf sunat bukan wajib 7 tawaf mereka yang jadi mutawif ni kena tahulah. Bagi mereka yang jadi mutawif lah. Bagi mereka yang pergi umrah, mereka yang melakukan tawaf sunat, sebagai contoh, tak cukup 7 Ustaz ni macam mana tiba-tiba dah semayang isyak.
Buat lepas maghrib. Cik penyakit buat lepas maghrib. Buatlah lepas isyak. Kan? Lepas maghrib ni banyakkan bacaan Quran. Kalau di Mekah lah, banyakkan semayang sunat. Kita nak tawaf ni selepas isyak. Tu lebih baik. Sebab masa panjang dah orang banyak balik makan. Orang Arab dia cepat lapar malam ni. Maka para ulama sebut di zaman Imam Malik bin Anas, setiap 4 rakaat Ahlul Mekah, mereka yang duduk di Mekah Mukarramah, ini di Masjidil Haram, setiap 4 rakaat. 4. Berapa kali 4? 5 kali 4. 5 kali 4 kan? 20 rakaat. Maka 5 kali dilakukan tawaf 7 kali. Maksud dia apa tawaf berapa kali tu? 7, 14, 21, 28, 35 kali pusingan di antara 20 rakaat yang dilakukan. Maka fatwa yang dikeluarkan Imam Malik bin Anas ketika itu, bagi mereka yang boleh mampu, sunat lah, bukan wajib. Tapi kebiasaannya Imam Malik bin Anas menyarankan penduduk Madinah ketika itu menggantikan. Mereka nak tawaf kat mana? Kat Madinah mana ada Kaabah nak tawaf kan? Mana boleh tawaf makam Nabi pula? Boleh ziarah saja. Maka setiap daripada 4 rakaat yang dilakukan ditandingi amalan Ahlul Makkah. Maksud ditandingi ni apa? Nak lumba amalan pada bulan Ramadan, maka mereka menambah lagi 4 rakaat. Maka setiap daripada 4 rakaat tadi para ulama sebut menjadikan 36 rakaat. Jelas? Itu amalan Imam Malik bin Anas. Maka kita nak sebut kat sini apa? Ulama-ulama mazhab terdahulu, mereka ni mengamalkan tarawih bukan 20 rakaat, lebih pada 20 rakaat. Sehingga guru kita yang mulia, Al-Murabbi Al-Alimul Alamah Al-Syeikh Al-Imam Al-Habib Umar bin Hafiz hafizahullahu ta'ala, yakni Al-Hafiz, mahafaz 100,000 hadis ke atas, dalam riwayat 250,000 hadis. Dia ni para ulama sebut Al-Habib Umar ini, guru kita mulia, guru Habib Umar ini, dia setiap daripada habis saja tarawih dia di rumah, di masjid dia, maka dia akan sambung di masjid yang lain. Sehingga dalam qaul mereka yang mengaji di sana, mereka akan lihat Habib Umar ni melakukan lebih kurang kiraan mereka ni hampir 100 rakaat tarawih. Kerana apa? Setiap masjid tadi dilakukan dengan berjemaah. Allahu Akbar. Kita buat 8 pun mengeluh dah sekarang. Ustaz, Nabi alasan tu kalau boleh jangan alasan dah kat Nabi kalau kemalasan kita. Tapi kalau betul kita nak amal, tak jadi masalah. Kau wajib nak buat 20, kau wajib nak buat 36. Jangan dah tahu ni pergi marah pula imam masjid. Ni kenapa buat 8 je, kenapa buat 20 je. Buatlah 36. Macam mana guru Imam Syafi'i. Jangan macam tu. Sunnah baginda Nabi SAW ini, kenapa Nabi tidak lakukan? Lazimnya Nabi lakukan secara 8 rakaat secara berjemaah, kemudian Nabi sambung di rumah. Maka amalan 20 rakaat ni disambung ataupun dilakukan secara umum di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Yani Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dilakukan secara 20 rakaat secara berjemaah, yakni bersama dengan para sahabat yang lain. Maka para ulama menyebut sebab apa Nabi tidak lakukan 20 rakaat pada zamannya, kerana untuk menjadi ruksah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud ruksah? Yakni kemudahan. Tidak, kalaulah kerana tidak menjadi keberatan kepada umatku, sabda Nabi, maka nescaya aku wajibkan. Nabi tak nak menjadi kewajipan pula buat 20 rakaat tarawih ni, maka Nabi melakukan ia hanya 8 rakaat, akan tapi Nabi sambung di rumah. Bagi mereka nak lakukan perkara tadi boleh, tak jadi masalah. Tarawih bukan lazimnya dengan berjemaah, tapi dengan berjemaah ini adanya jazbah. Apa dia jazbah? Ada semangat nak buat. Kat rumah ni TV ada. Paling bantu apa? Handphone. Handphone tu paling power lah. Kejap-kejap tengok, kejap-kejap tengok kan. Tak tahu apa yang dia tengok. Scroll, relax, sedar-sedar. Dia pun tak sadar, dah pukul 1. Dan kalau semayang tarawih kat masjid tu, kejap-kejap tengok jam kan. Tengok jam. Tiba-tiba imam pula baca pula surah Baqarah. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fi. Sudah. Habis dia baca. Bukan jam je, dia bacalah
Baju-baju belakang orang, baju-baju tu semua dia baca. Dah habis baca baju-baju orang, baca pula papan tanda masjid. Habis semua. Dah ahli jawatan kuasa masjid tengok pula. Dah habis tu pula tengok pula sumber kewangan masjid, bulan ni dapat berapa. Habis dia baca khatam satu masjid dia baca. Maka para ulama sebut maklum bagi imam ini sebaik-baiknya pembacaan dia di dalam solat adalah bacaan yang makmumnya mudah untuk mengikutinya ataupun mengambil pengajaran daripada pembacaan imam. Tu lebih baik. Dapat Jangan pilih imam pula. Kejap-kejap waduha. Kan? Kejap-kejap alam nasyrah. Kejap-kejap iza ja. Kejap-kejap apa lagi. Dia pilih imam pula. Imam tu baca untuk kita. Sebab apa? Kalau dia baca panjang-panjang je lagi, kita tak apa-apa, tak kita tengok. Kan? Lepas tu kita pula komen imam baca pula. Dah jadi hal pula. Maka jangan banyak komen. Sembahyang jemaah ni jangan banyak komen. Wah, ustaz ni marah pula pagi-pagi ni. Bukan marah, nasihat. Supaya apa? Supaya solat kita ini kita lakukan semata-mata kerana Allah. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, mereka yang solat ini, dalam surah Al-Maun kan, ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu tak lihat ke mereka yang mendustakan agama? Siapa dia mereka yang mendustakan agama? Ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Mereka yang celaka di dalam solatnya. Maksud celaka tadi jangan terjemah macam tu je, sebab orang terjemah ikut hawa nafsu dia. Celaka tadi sambunglah ayat tu, sebab allazi tu sambung. Apa dia allazi? Fi salatihim sahun allazina hum ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang di dalam solat mereka ini sahun, lalai. Pertama sekali lalai. Maka penyakit lalai ini akan merebak pada penyakit kedua. Apa dia? Alladzina hum yura'un. Apa dia alladzina hum yura'un? Mereka yang celaka tadi bukan saja mereka lalai dalam solat mereka, dan mereka yang di dalam solat mereka, mereka nak orang pandang mereka solat. Alladzina hum yura'un. Mereka nak sentiasa orang melihat mereka ini beramal. Maka riak itu di dalam amalan khususnya, bila kita melakukan amalan secara berjemaah, adalah dimulai lalai. Dimulai riak itu bermula daripada lalai. Saya dah cerita tadi. Disebabkan perkara tadi baca semua kan, terlampau banyak komen imam, jadi imam baca panjang-panjang. Supaya apa? Kita ni tak tahu, tak berani nak komen dah, sebab surah tu kita tak hafal. Maka menyebabkan kita ini tak mampu untuk menghayati bacaan tadi, dalam bahasa Arab tak pandai pula. Macam mana nak buat? Bacalah setiap apa yang ada kat masjid tu. Maka jadilah lalai. Kita termasuk mereka yang celaka dalam solat. Yang ni mereka yang sahun dalam solat mereka. Mereka yang lalai. Kemudian selepas lalai, apa yang berlaku? Mereka nak solat mereka ini yura'un, sentiasa dilihat oleh orang ramai. Jelas? Allahu Akbar. 18 minit. Habis. Kemudian kata musannif, kata Syekh Zakaria, kecuaian kita terhadap amalan fardu begitu ketara sehingga ada antara kita yang tidur semula selepas bersahur. Sehingga solat subuh terpaksa diqada. Ada kita pula bila insya-Allah kalau jaga solat berjemaah ini, Allah Taala akan beri kekuatan. Maka menjadi pengajaran bagi kita pagi ini, supaya dalam azam kita baca kitab ini dan kita pelajari apa yang dikatakan oleh Syekh Zakaria. Untuk apa? Untuk menjadi amalan kita, bukan kita pandang pada orang lain. Ni habis kita pandang mak kita, pandang ayah kita, pandang adik kita, pandang bini kita, pandang semua kita pandang buruk. Tengok aku bangun malam ni, tengok aku bangun sembahyang subuh, kau tak bangun, aku bangun. Tu pun kena jaga hati juga. Dan dalam masa sama juga,
sebagai tanggungjawab umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlunya kita untuk mengajak ahli keluarga kita untuk beramal pada bulan Ramadan, khususnya untuk menjaga solat fardu. Maka kata Syekh Zakaria, pada zaman dia ni, zaman kita ni lebih-lebih lagi lah, banyaknya mereka yang bersahur, kemudian tidur sejurus habis sahur, terus tidur balik. Lebih-lebih lagi hari cuti habis. Sehingga solat subuh terpaksa diqada, kena qada pula. Ataupun setidak-tidaknya akan terlepas solat berjemaah. Dia solat sendiri je, tinggal solat berjemaah. Dan berjemaah ni sangat dituntut khususnya bagi lelaki. Kemudian kata Syekh Zakaria Syekhul Hadis menakalkan, kata Syekhul Hadis, seolah-olah kita sanggup bersyukur atas makanan yang dimakan. Ni kata Syekh Zakaria, teguran kita ni kepada kita. Seolah-olah kata Syekh Zakaria, kita sanggup bersyukur atas makanan yang dimakan ketika bersahur hanya dengan mengqadakkan satu perintah yang paling penting di sisi Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kerana makanan, seolah-olah kita bangun sahur tadi, kita syukur dengan makanan yang diberikan kepada kita tadi untuk kita sahur. Akan tetapi kita mengorbankan perintah Allah yang lebih besar daripada makan tadi. Makan pun perintah Allah, kullu washrabu. Allah sebut dalam Quran, hendaklah kamu makan dan minum. Maka perintah lebih besar, yakni solat subuh secara berjemaah tu lebih baik. Mereka solat subuh secara berjemaah seumpama dia melakukan amalan ataupun dia tidak tidur pada malam hari. Maksud dia apa? Mereka solat subuh secara berjemaah, mereka akan dapat seumpama mereka beribadat sepanjang-panjang malam. Maka kata Syekh Zakaria, seumpama kita bersyukur dengan rezeki yang diberikan untuk kita bersahur, akan tetapi kita tidak melakukan amalan fardu. Kemudian kata Syekh Zakaria lagi, atau setidak-tidaknya menunaikan solat dalam keadaan cacat, kerana ulama fiqh menyatakan bahawa menunaikan solat tanpa berjemaah adalah satu amalan yang cacat. Kenapa cacat? Sebab para ulama sebut, pertama, mereka yang solat bersendirian di rumah ini, risiko untuk tidak mendapatkan pahala itu lebih besar. Kadang tengah semayang tadi macam-macam ingat. Dan kalaulah kita nak semayang seorang ni, lazim dia kebiasaannya lah. Saya tak tahulah orang lain, kebiasaannya kalau dah semayang seorang ni biasanya baca Al-Fatihah je lah, tak ada surah lazim. Kalau ada pun pendek-pendek je, tak wal as, inna a'tayna, tak inna a'tayna, kul huwallahu ahad. Tak ada tu Al-Fatihah je lah. Antara tu lah. Itu pun jadilah janji buat. Akan tetapi para ulama sebut cacat. Kerana apa? Kerana dia khawatiri dalam rukun-rukun yang kita lakukan, takut ada cacat ataupun dikurangi amalan kita tadi, ataupun dikurangi ibadat kita tadi, pahalanya, kerana kita tidak menjaga tata tertib di dalam solat kita, menyebabkan pahala ditolak. Sebaliknya mereka yang melakukan berjemaah, Allah Ta'ala akan berikan ataupun Allah akan terima amalan tadi secara borong. Apa maksud borong? Maksudnya di sini, kalaulah seorang, katakan tadi saya solat berjemaah kan, jadi imam subuh tadi, ada jemaah seorang sahaja yang khusyuk, seorang je yang khusyuk, imam pun tak khusyuk. Mari tadi contoh, imam pun tak khusyuk. Ada dalam jemaah tu seorang je yang khusyuk. Maka dikira, kerana seorang tadi dikira borong, semua sekali dikira amalan dia diangkat oleh Allah Ta'ala, diambil, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kat rumah ni habis teringat lalai kan, kadang anak buka TV, tengok TV pula, potong pula. Kadang-kadang ada workshop lah, ada orang senaman pagi-pagi tengok pula, dan semayang tengok pula perempuan senaman pagi-pagi. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Habis pahala solat kita. Maka kita gunakan dengan peluang berjemaah itu untuk meraih ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, solat orang yang berhampiran dengan masjid
Solat orang yang berhampiran dengan masjid bukanlah solat kalau ia tidak ditunaikan di masjid. Ditulis dalam kitab Mazahirul Haqq, di satu kitab, yakni syarah kepada kitab Mishkatul Musabih, yakni kitab hadis baginda Nabi SAW. Maka kata Nabi, sabda Nabi, mereka yang rumahnya dekat dengan masjid ataupun rumah Allah Ta'ala, surau ke musola ke, kalau dah dekat tadi dia tidak lakukan secara berjemaah solat fardu tadi, cacat solat dia tadi, dan dikira seumpama dia tidak sempurna melakukan solat tadi. Sebab apa? Sempurnanya solat tadi, kata Nabi, apabila ia ditunaikan di masjid. Bahawa orang yang bersolat dengan tidak berjemaah tanpa sebarang uzur, walaupun terlepas daripada tanggungjawab yang difardukan, namun dia tidak akan mendapat pahala untuk solat itu. Kebanyakan orang terlepas solat maghrib. Kita baca dulu kebanyakan tadi waktu subuh. Kemudian kata Syekh Zakaria, kebanyakan orang terlepas solat maghrib secara berjemaah kerana berbuka puasa. Kita kadang-kadang tertinggal berjemaah. Sebab takut apa? Takut reserve. Tempat makan kita tadi tidak direservekan. Ataupun makanan kita tak direservekan untuk kita, habis. Takut kita. Maka dikorbankan solat fardu maghrib secara berjemaah. Lebih berat lagi korban pula maghrib. Kerana lepak dengan member, kena Winston. Dah habis makan semua, azan isyak. Azan isyak sambung pula 2 batang pula, habis amalan, habis sembahyang kita semua. Kemudian apatah lagi untuk mendapatkan rakaat pertama atau takbiratul ihram bersama dengan imam. Ini untuk mendapatkan pahala takbiratul ula ataupun takbiratul awla, takbir yang afdal, yakni melakukan takbir bersama dengan imam. Imam takbir, kita takbir. Mana hadis Nabi sebut mereka istiqamah 40 hari dengan takbir yang pertama bersama dengan imam. Sabda baginda Nabi, apa ganjaran, apa kelebihan dia, Allah Ta'ala akan mengangkat daripada diri dia sifat nifak, yakni sifat munafik dalam hati dia. Allah akan tarik, Allah akan cabut. Maksud dia tidak akan diberikan sifat munafik dalam hatinya. Dan yang kedua, sabda baginda Nabi dalam 2 riwayat, yang pertama diangkat seksa kubur, dan yang kedua para ulama sebut dari riwayat yang lain, diangkatkan seksa neraka baginya. Yang diangkat sifat nifak, diangkat seksa kubur. Dalam riwayat lain bukan seksa kubur akan, tapi diangkat seksa neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Allahu Akbar. Ada juga yang terlalu gairah menunaikan solat tarawih sehingga mereka menunaikan solat isyak sebelum waktunya. Ada juga yang rajin datang awal pula, kata Syekh Zakaria, pergi masjid terus buat semayang tarawih. Isyak tak masuk lagi, ataupun duduk kat rumah semayang isyak dulu, azan tak lagi, dah buat 20 rakaat dah. Wah, power lah tu kan. Ataupun dah buat 8 rakaat, 12 rakaat tarawih, tiba azan isyak pula, dah tepuk dahi. Habis ustaz macam mana? Kira sekali, tak kira, harap maklum, tak dikira. Sebab solat ini apabila masuk waktunya, syarat sah dia apabila masuk waktu dia. Dan yang penting mereka yang datang kadang lewat semayang tarawih, dia terus semayang tarawih. Semayang isyak dulu. Walaupun imam tadi buat tarawih, kita semayang isyak dibenarkan. Semayang 2 rakaat, kemudian imam bagi salam, bangun 2 rakaat lagi, barulah kita lakukan solat sunat tarawih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi apa yang kita dengar pada hari ini, semoga Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Sekian pada saya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadati. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang baik semua pada Allah Ta'ala, yang buruk pada nafsu amarah dan kelemahan saya. InsyaAllah kita akan jumpa besok. Apa yang kita dengar, semoga Allah beri kekuatan pada kita. Di saya sini dapat amalkan, tuan-tuan yang dengar, tuan-tuan juga dapat amalkan, amal iktibar dan sampaikan, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.